Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun yang 5 yang Ustaz kasih sekalian. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, bersama dengan Ustaz kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, tajuk Jumaat Penuh Berkat. Tajuk ini dalam bidang ibadah. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan solat Jumaat. Ini merupakan bahagian pertama untuk tajuk ini. Murid-murid semua boleh buka muka surat 118 sebagai rujukan dalam buku teks. Jika dilihat dalam muka surat tersebut, ada di sana gambar apa dia? Orang tengah menuju ke masjid. Betul kan? Ya. Di sana ada dinyatakan hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Untuk hari dalam satu minggu ada 7 hari. Jadi dalam 7 hari ini ada satu hari itu dikenali sebagai Sayyidul Ayyam, iaitulah penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Kenapa dikenamakan sebagai Sayyidul Ayyam ataupun penghulu segala hari? Kerana pada hari itu umat Islam khususnya yang lelaki akan berhimpun, akan berkumpul, wajib untuk datang ke masjid bagi melaksanakan solat Jumaat. Baik, ada di situ ya, seorang murid bertanya, mengapakah orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat? Murid-murid tahu apakah sebabnya? Kenapa ya? Kenapa orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat? Yang diwajibkan solat Jumaat ini ialah yang lelaki sahaja, tapi perempuan tidak. Baik, mari kita lihat apakah jawapannya. Ia adalah kerana kesibukan mereka dalam menjaga anak-anak serta urusan-urusan rumah, serta terhasilnya masyakkah, iaitu kepayahan buat mereka, iaitu orang perempuan, sekiranya diwajibkan hadir ke tempat tertentu pada waktu yang tertentu. Baiklah, itulah jawapannya. Baik murid-murid sekalian, mari kita lihat beberapa perkara berkaitan dengan solat Jumaat dari sudut pengertian, dalil dan juga hukumnya. Solat Jumaat artinya ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah. Murid-murid tahu kan apa arti jemaah? Jemaah ini ialah solat secara beramai-ramai pada hari Jumaat dalam waktu zuhur, tidak boleh dilakukan pada waktu lain selain daripada waktu zuhur. Jadi solat Jumaat ini dibuat pada dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Itu yang pertama ya. Solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Cuba lihat pula dalil berkenaan dengan solat Jumaat ini, arahan berkenaan dengan solat Jumaat dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat yang ke-9 suratul Jumu'ah. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya, jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi melaksanakan solat Jumaat. Apakah hukum solat Jumaat ini? Hukum solat Jumaat ialah fardu ain. Murid-murid tahu kan apa dia fardu ain? Fardu ain ini ialah suatu kewajipan yang diberikan kepada individu. Kepada siapa dia? Iaitulah lelaki muslim.
yang cukup syarat. Nanti ada syarat-syaratnya, ada syarat wajib, ada syarat sah, nanti kamu akan pelajari. Jadi hukum solat Jumaat ialah fardu ain bagi lelaki muslim yang cukup syarat. Faham ya? Perempuan wajib, perempuan fardu ain tidak, perempuan tidak termasuk dalam kewajipan mereka untuk melaksanakan solat Jumaat. Hanya lelaki saja yang diwajibkan untuk solat Jumaat. Tapi bolehkah tidak perempuan solat Jumaat? Jawapannya ialah boleh. Cumanya yang wajib hanya lelaki. Baik, kita tengok gambar rajah ini serta alirnya. Ya, ada 1, 2 dan juga 3 dan juga 4. Lihat satu persatu. Yang pertama ialah azan. Ada 2 kali azan. Azan pertama masuknya waktu solat zuhur. Ya, masuknya waktu solat zuhur. Itulah masuk waktulah, itu azan pertama. Kemudian azan kedua selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Murid-murid tahu ke tidak apa itu mimbar? Mimbar itu ialah satu tempat yang selalu khatib naik untuk berkhutbah. Itu namanya mimbar. Okey, jadi ada 2 azan, iaitu pertama setelah masuk waktu zuhur, yang kedua ialah selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Yang kedua pula khatib membaca khutbah pertama. Okey, selepas itu khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Ya, khatib duduk sebentar. Kan ada khatib duduk kan, kemudian khatib berdiri lagi. Khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Jadi khatib berdiri yang pertama, dia baca khutbah, kemudian khatib duduk, kemudian khatib berdiri lagi, dia sambung untuk khutbah yang kedua sehinggalah selesai. Ya. Okay. Kemudian yang ketiga, muazzin atau Bilal melafazkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini maknanya solat Jumaat hendak dilaksanakan. Kemudian solat Jumaat sebanyak 2 rakaat pun didirikan. Ya, di sini ada lafaz niatnya. Apa dia? Usolli fardhal jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apa dia murid-murid? Cuba baca bersama-sama. Usolli fardhal jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Senang kan? Ya, itulah tata cara daripada awal sehinggalah solat Jumaat didirikan. Jadi semuanya ada 4 perkara. Yang pertama azan, yang kedua kemudian khatib pun memberi khutbah, kemudian khatib duduk, khatib berdiri lagi untuk beri khutbah yang kedua, kemudian iqamah oleh Bilal, kemudian imam pun mengimamkan solat Jumaat. Jadi khutbah dahulu, kemudian setelah selesai khutbah barulah solat Jumaat dilaksanakan. Okey, boleh semuanya? Kalau boleh, kita teruskan kepada syarat wajib solat Jumaat. Kira ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 syarat wajib solat Jumaat. Baik, mari kita bahaskan satu persatu berkenaan dengan syarat wajib solat Jumaat ini. Yang pertama ialah Islam. Jadi tidak wajib kalau dia itu bukan Islam. Yang kedua, baligh. Apa itu baligh? Baligh ialah sampai umur. Ya, sampai umur. Bagi lelaki kalau mau tahu sampai umur ataupun tidak, keluar air mani. Kalau perempuan pula mau tahu sampai umur ataupun tidak, keluar darah haid. Itu maksudnya baligh. Yang ketiga pula ialah berakal. Maksud berakal ini ialah tidak gila. Okey, yang keempat, lelaki.
maka tidak wajib untuk orang perempuan, wajib untuk orang lelaki. Kemudian yang kelima, sehat tubuh badannya. Sehat tubuh badan. Kalau sakit, wajibkah dia solat Jumaat? Tidak wajib solat Jumaat kerana dia ada keuzuran. Maka apabila kalau dia itu sehat tubuh badannya, mampu untuk pergi ke masjid, maka wajib dia itu solat Jumaat. Yang keenam, bermukim. Bermukim itu ialah dia itu tidak bermusafir, tidak berjalan perjalanan yang jauh sehingga lebih kepada 90 km. Kan 90 km itu satu perjalanan yang jauh. Maka kalau dia bermusafir, tidak wajib dia solat Jumaat. Tetapi kalau dia stay di rumahnya, berada di tempat kawasannya, maka wajib dia itu solat Jumaat kerana dia itu dalam keadaan bermukim. Kemudian yang ketujuh, merdeka. Makna merdeka ini ialah dia itu bukan seorang hamba, hamba abdi. Ya, ini hamba abdi pada ketika ini sekarang ini tiada lagi lah. Semua kita ini memang sudah merdeka pun, tidak ada lagi istilah sekarang ini hamba abdi. Baik, jadi ada 7 perkara ini syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib ini ialah menentukan seseorang itu wajib ke tidak dini solat Jumaat. Sekiranya dia itu lengkap ketujuh perkara ini, ketujuh perkara ini lengkap ada pada dirinya, maka seseorang itu dia wajib untuk datang solat Jumaat. Dia itu Islam, dia itu baligh, dia itu berakal, dia itu lelaki, dia itu sihat tubuh badannya, iaitulah tidak uzur, dia itu bermukim dan dia itu merdeka. Maka apabila lengkap ketujuh perkara ini, maka wajib sudah dia itu solat Jumaat. Bagaimana kalau dia tidak solat Jumaat? Kalau dia tidak solat Jumaat, maka berdosalah hukumnya, ya, kerana wajib ke atasnya itu solat Jumaat. Wajib ke atasnya itu solat Jumaat kerana telah memenuhi syarat-syarat yang 7 ini, syarat wajib solat Jumaat. Jadi semuanya faham berkenaan dengan syarat wajib solat Jumaat ini? Alhamdulillah, ya. Baiklah murid-murid sekalian, sebagai menutup kepada pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan aktiviti bertulis tugasan kamu. Yang pertama, jelaskan apakah pengertian solat Jumaat. Tadi telah dijelaskan kan apakah pengertian solat Jumaat. Maka kamu tulis dalam buku latihan berkenaan dengan pengertian solat Jumaat. Yang kedua, jelaskan hukum solat Jumaat. Dan yang ketiga, senaraikan syarat wajib solat Jumaat. Okey, jadi ada 3 perkara ini yang Ustaz mau: pengertian solat Jumaat, hukum solat Jumaat, dan juga syarat wajib solat Jumaat. Ustaz harap kamu dapat selesaikannya dalam buku tulis kamu dan kemudian serahkan kepada Ustaz dalam bentuk gambar supaya Ustaz dapat menilai dan juga membuat simakan terhadap tugasan kamu. Sekian, itu sahaja pelajaran pada hari ini. Saya harap kamu dapat memahami apa yang telah disampaikan. Kamu boleh ulang semula sekiranya ada yang tertinggal ataupun ada yang tidak dipahami melalui video ini. Kita bertemu lagi pada pelajaran akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.